لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Ahad bersamaan 29 Ogos 2021, 20 Muharram 1443, pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu menelusuri huruf jar surah Yasin ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Waalaikumsalam semua ibu-ibu ayah yang baru bagi salam. Jadi ibu ayah, kita terus masuk pada perbincangan kita surah Yasin. Masing-masing dah buka kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibu ayah, pada ayat kedua ada tak huruf jar? Soalan saya, ayat kedua ada tak huruf jar? Ibu Bahariah kata ada. Okey. Ibu Bahariah boleh unmute ibu. Cuba ibu Bahariah cakap dengan saya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan wow tu ke Ustaz? Sebelum tu ibu sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu rasa wow tu huruf jar ke ibu? Oh. Ibu yakin ke? Betul, ada. Waktu wow pasal tu huruf jar lah ibu. Betul lah tu. Ada. Ibu-ibu semua, wal Qur'ani, waw qasam adalah huruf jar. Waw qasam termasuk huruf jar. Terima kasih ibu Bahariah, betul. Masya Allah. Sama-sama. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya tulis kejap ya. Yang pertama, wal Qur'ani. Okey. Jadi perasan tak di hadapan beberapa surah ada dimulakan dengan sumpah, waw sumpah ni. Jadi ini dipanggil waw al-qasam. Waw qasam, qasam itu maksudnya sumpah. Jadi terjemahnya demi. Jadi kalau waw yang dia di permulaan surah, terjemahnya demi itu, waw ini termasuk huruf jar. Waw qasam termasuk huruf jar. Siapa baru tahu waw qasam itu huruf jar? Komen baru. Ulang kaji, komen ulang kaji. Baru, betul, Masya Allah. Pasal dalam kuliah pun, dalam kursus saya tak bagi waw ni huruf jar. Saya bagi yang lain-lain dulu. Waw ni saya kata huruf jar dalam pengajian yang macam ni lah. Ulang kaji bagus ya, Masya Allah, dia ulang kaji. Ibu-ibu yang baru, komen baru. Jadi, ingat ibu ayah, banyak tak kita jumpa waw qasam di awal surah? Banyak tak? Banyak. Wadduha, wattini, wazzaitun, walfajri, wasyamsi, wadduhaha, walqamari. Kan? Banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Rupanya huruf jar, Ustaz? Iya. Itu adalah huruf jar. Jadi macam ni ibu ayah. Mula-mula saja, permulaan surah Yasin saja yang kita biasa baca hari-hari, kita tak tahu rupanya waw tu huruf jar. Hari ni dah tahu, Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ayah yang ikuti pengajian pagi ni masing-masing sebut Alhamdulillah kat rumah masing-masing. Tak pun tak apa.
ucap dengan lafaz pun tak apa. Alhamdulillah. Hari ni Allah Ta'ala buka kefahaman kita, oh ini waw huruf jar, waw qasam, sumpah. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lepas ni, jumpa saja waw di permulaan surah yang mana memberi makna sumpah, kita tahu lah itu huruf jar. Kenapa dia baca wal fajri? Kenapa dia baca wal asri? Dah nampak dah sekarang yang bawah ya? Dah nampak dah sekarang kenapa kita baca wal asri? Kenapa baca wal fajri? Nampak dah sekarang kenapa kita baca macam tu? Itulah sebabnya. Itulah sebabnya dibaca dengan majrur kerana rupanya waw tu waw huruf jar. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah Ta'ala bagi kefahaman pada pagi ini. Ibu ayah seterusnya, ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin. Ada tak huruf jar? Tentulah ada. Iaitulah pada kalimah min. Pada kalimah min. Okey. Yang kedua pada kalimah min iaitu pada minal mursalin. Saya tulis sekejap. Okey. Ibu ayah. Okey, kita tengok kalimah al-mursalin. Al-mursalina ini ketika dia majrur. Al-mursalin adalah jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Ketika ia rafa', dia dibaca al-mursaluna dengan waw. Al-mursaluna. Apabila dia nasab, dibaca al-mursalina, sama macam ni. Dan di sini dibaca jar. Kerana ada huruf jar sebelumnya, maka al-mursalin menjadi majrur. Kita panggil kalimah ini kalimah yang majrur. I'rabnya jar. Bukan i'rab majrur, i'rabnya jar. Kalimah ni kalimah majrur yang dijarkan. Majrur maksudnya yang dijarkan. Yang mendapat i'rab jar. I'rabnya saja dipanggil i'rab jar. Kalimah ni kalimah yang majrur. Jelas tak bezanya? Okey. Jadi al-mursaluna ketika rafa'. Dan ketika mana dia majrur, dibaca dengan ya, al-mursalina. Jelas semua ya, insya-Allah. Jadi lepas ni kalau kita tanya kenapa dibaca al-mursalin, jawapannya kerana dia berada selepas huruf jar. Berada selepas huruf jar bermakna dia menjadi majrur. Dia majrur dan alamat jarnya adalah huruf ya, macam tu. Okey. Poin nombor 2 jelas ibu ayah. Nanti saya akan minta ibu ayah ulang balik daripada awal nanti. Kenapa sekian-sekian. Boleh insya-Allah ya. Bersedia nanti insya-Allah ya, bersedia. Kemudian ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Ala siratin. Nampak tak? Ala siratin. Huruf jarnya adalah ala. Huruf jarnya adalah ala. Okey. Ibu ayah, tadi al-mursalin dia berada selepas huruf jar, kita kata dia majrur dengan ya. Yang ala siratin pun majrur juga kerana berada selepas ala huruf jar, tapi kita panggil dia majrur. Apakah alamat jar untuk siratin ibu ayah? Apakah alamat jar untuk siratin? Dia jar dengan apa? Dengan kasrah. Dengan kasrah baris bawah. Ini jar al-mursalin jar dengan apa? Al-mursalin tadi jar dengan apa? Untuk al-mursalin. Dengan ya. Okey. Jadi nampak ibu ayah. Al-Qur'ani jar dengan kasrah. Al-mursalina jar juga tapi dengan ya. Siratin jar juga tapi dengan kasrah. Nah, begitu apa? Adakah mesti jar ataupun majrur itu mesti dengan baris bawah saja? Jawapannya tidak. Tengok pada kalimah itu sendiri. Oleh kerana al-mursalin dia jamak muzakkar salim, ketika mana dia jar dengan ya. Bukan dengan baris bawah, bukan dengan kasrah. Jelas ya? Jangan keliru kerana ramai yang baru belajar di mana-mana bila kata baris bawah, bila kata jar saja mesti baris bawah. Jawapannya tidak. Bila jar, asas kepada jar adalah baris bawah. Ni asas.
Al-Qur'ani, siratin, ini yang asasnya. Tanda asas pada jar. Tetapi jar juga boleh berlaku dengan ya. Alamatnya ya. Okey. Jelas insya-Allah. Seterusnya ayat kelima. Ada tak huruf jar ibu ayah ayat kelima? Ada tak huruf jar? Ayat kelima tidak ada huruf jar. Okey, tidak ada huruf jar. Ayat yang keenam ada tak huruf jar? Ayat yang keenam ada tak huruf jar? Ayat keenam. Ayat keenam jawapannya secara zahirnya tidak ada huruf jar, ya, tidak ada huruf jar. Walaupun kita tengok litun zero tu nampak macam lam tu huruf jar. Nampak macam tu, tetapi itu bukan lam huruf jar. Bukan lam huruf jar, itu lam memberi makna sebab. Maksud pada fi'il mudhari, lam ta'liliyah. Okey. Jadi selepas lam ta'liliyah tu dia ada an muqaddarah, tapi kita tak bincang kat sini lah. Okey. Tengok pula pada ayat yang ke-7. Ala aksari. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ala aksari. Okey. Asalnya aksaru. Aksaruhum. Aksar maksudnya kebanyakan. Majority, mayoritas. Okey. Jadi kerana ada ala itu menyebabkan aksaru dibaca aksari. Okey. Boleh sekejap. Ala aksarihim. Okey. Nampak? Okey. Sekarang ni dah berapa huruf jar yang kita jumpa ibu ya? Daripada 4 contoh kita dah jumpa 3 huruf jar. Iaitu waw qasam, min dan juga ala ada 2 contoh. Okey. Nampak tak? Selepas huruf jar itu adalah amil. Amil tu maksudnya faktor yang menyebabkan. Kenapa dibaca aksari? Boleh ke ibu ayah suka-suka je kita nak baca aksari baris bawah, ra tu baris bawah? Boleh tak suka-suka saja? Jawapannya tak boleh. Mesti ada sebab. Kita kena cari sebab. Kenapa dibaca baris bawah ni? Kenapa dibaca dengan majrur? Kenapa dibaca al-mursalin contohnya? Kenapa? Mesti ada sebab. Cari sampai dapat, oh rupanya belakangnya saja ada faktor, ada amil. Kalau Perak kata ada pekerja dia. Ada pekerja dia. Ada pelaku ataupun faktor yang mengubah. Daripada aksaru jadi aksari, iaitu apa dia? Ala itu. Okey. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ada berapa huruf jar ibu ayah dalam ayat ke-8? Ada berapa huruf jar? Tulis dulu berapa. Okey, Pakcik Wahab paling cepat. Pakcik Wahab boleh unmute Pakcik? Pakcik paling cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pakcik. Okey, yang pertama mana Pakcik? Ada fi a'naqihim. Betul, fi a'naqihim. Yang kedua? Ilal asqani. Betul. Okey, terima kasih banyak Pakcik. Terima kasih banyak, masya-Allah. Okey. Yang kelima kita ada pada fi a'naqihim. Dan ini juga contoh-contoh yang saya telah syarahkan. Siapa yang join Nahu Al-Miftahi, yang tertangguh nama, yang saya baru mulakan balik, saya dah buat rakaman video. Rakaman video untuk syarah pelajaran yang ke-13 Nahu Al-Miftahi tu. Semua yang sertai pengajian tu. Jadi kalau nak video tu kena WhatsApp saya. Minta kat saya video tu, video private. Ini saya cakap untuk pada peserta Nahu Al-Miftahi peringkat pertama yang saya mula bulan 6 tahun lepas, yang tertangguh lama. Yang baru belajar dengan saya tak tahu tak apa, abaikan. Tapi yang dah belajar dengan saya Nahu Al-Miftahi yang tertangguh lama tu, yang saya dah mulakan balik dengan video rakaman, saya syarah dengan rakaman video, bukan lagi audio. Mesti wajib WhatsApp saya dan minta video, baru saya bagi link tu secara private. Kalau tak, saya tak bagi. Tujuan saya supaya saya nak tengok siapa yang betul-betul komitmen untuk
dengar dan catat pengajian yang diberikan dalam video. Boleh Ibu Ayah ya? Okey, fi a'naqihim. Nampak tak? A'naqi tu Ibu Ayah. A'naqi tu mufrad ke musanna ke jamak? A'naq. A'naq adalah jamak. Jom kita tengok kamus. Jom kita tengok kamus. Okey. Sekejap ya. Ibu Ayah, kalau siapa-siapa yang ada TV Android ke contoh kan, ataupun apa-apa ada laptop ke, kalau tengok balik dekat laptop ke dekat TV, video-video yang dirakam, lagi puas rasanya. Kalau siapa ada, memang puas lah tengok. Kalau handphone macam tak berapa puas kan. Okey. Kita tengok poin nombor 1. A'naq adalah isim. Dia adalah jamak kepada unuq. Dia jamak kepada unuq. A'naq jamak kepada unuq. Apa dia unuq? Unuq adalah tengkuk kita. Leher lah, leher ataupun tengkuk. Jadi a'naq adalah jamak Ibu Ayah. Jadi a'naq itu jamak apa tu? Mufradnya unuqun, jamaknya a'naqun. Jamak apa tu? Ibu Ayah, jamak apa tu? Mufradnya unuqun. Betul Ibu Hani, jamak taksir, bagus. Jamak taksir. Jadi jamak taksir Ibu Ayah, jamak taksir dia rafa' dengan dhammah. Bermakna kalau dia rafa' kita baca a'naquhum. Ketika rafa' kita baca a'naqu. A'naqu jadi hum lah. A'naquhum. Kalau nasab dengan fathah, a'naqahum. A'naqahum. Ketika jar dengan kasrah, a'naqi, bila qi, dhamir ini sesuai kita baca him lah. A'naqihum tak sesuai. Kita sesuaikan dengan qaf dari bawah, jadilah a'naqihim. A'naqihim. Jadi a'naq adalah jamak taksir. Jamak taksir jar dengan kasrah. Tak apa Umi. Tak apa Umi, tak apa, nanti Umi tengok rakaman balik Umi ya. Okey, insya-Allah. Ibu Ayah, jadi kita dah masuk huruf jar lagi, seterusnya apa? Fi, huruf jar. Fi juga adalah huruf jar, insya-Allah. Okey. Kemudian fi a'naqihim fahiya ilal azqan. Okey, fahiya ilal azqan. Okey. Sekali tengok kita dah boleh agak. Kalimah azqan ini, Ibu Ayah, kalimah azqan agak-agak agak-agak mufrad ke musanna ke jamak? Azqan. Nampak pattern sebutan dia macam a'naq, azqan, af'al, jamak, betul. Dia jamak. Kita nampak patternnya, ini betul jamak ni. Okey. Jadi apabila kita nak tahu betul jamak taksir Ibu Musnad, lebih tepat jamak taksir, kita nak tahu, jom kita tengok kamus. Bagaimanakah mufradnya? Bestnya kamus almaani.com ni Bu Ayah. Almaani.com ni, okey. Kita boleh apa ni? Kita tulis jamak pun dia keluarkan mufrad. Okey. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, boleh tak kongsikan link? Okey, saya kongsikan sekarang linknya dekat ni, dekat komen. Ini link yang saya tengah buka sekarang ya. Itu yang saya tengah buka sekarang menggunakan laptop saya. Mungkin kalau guna handphone lain sikit kot dia punya bentuk dia. Tapi kalau guna laptop macam ni lah, dia buka macam ni lah, macam yang saya tunjukkan di Ibu Ayah semua. Okey, jadi azqan pula. Azqan. Ya. Azqan. Nampak? Dia isim. Dia maksudnya dia jamak lah. Jamak kepada zaqanun. Jamak kepada zaqanun. Okey. Apa dia zaqan? Zaqan ni apa? Zaqanun. Okey. Apa dia zaqanun? Jom kita tengok. Zaqanun ni apa? Zaqanun ni dagu. Zaqanun adalah dagu zaqan. Okey, nampak?
Zaqan mana? Cari yang isim. Mana isim? Ni nombor 4. Nombor 4. Zaqan isim. Jamaknya azqan ataupun zuqun. Okey. Apa dia makna zaqan? Mujtama al-lahyan min asfarihima. Tempat pertemuan janggut. Dua bulu, dua lahyan ni maksudnya janggut lah. Belah bawah, daripada belah bawah. Bulu-bulu daripada belah bawah. Dua bulu, misai dan juga janggut tapi belah bawah. Itu dia dagu lah maksudnya. Dagu ni adalah tempat pertemuan dua bulu iaitu misai dan janggut dari belah bawah. Belah bawah mana? Dagu tu belah bawah lah. Belah bawah janggut tu dagu. Jelas semua ya? Itu mufradnya zaqanun. Jamaknya azqan. Betul dagu, betul. Masya Allah, dagu. Jadi ibu ayah, azqan jamak ta'sir. Jadi kalau jamak ta'sir, rafa' al-azqanu. Nasab al-azqana dengan fathah. Sekarang dia jar dengan kasrah al-azqani. Sampai 6 contoh saja kita dah jumpa waw qasam, min, ala, fi, ila. Ya Allah ibu ayah. Kaya tak huruf jar dalam Al-Quran? Sangat-sangat kaya huruf jar ni dalam Al-Quran. Banyak huruf jar dalam Al-Quran. Jadi rugilah kita selalu jumpa waw, qasam, selalu jumpa min, selalu jumpa ala, tapi kita tak tahu kenapa kalimah selepasnya dibaca macam tu. Jadi saya tahu ibu ayah dah tahu ala tu huruf jar, dah tahu dah. Ilah huruf jar, fi huruf jar, ramai dah tahu dah. Tapi kalimah selepas ini yang menjadi persoalannya, kita tahu ke tak tahu dia jamak ke mufrad ke. Itu yang saya nak fokus sekarang ni. Takut ada yang perasan, ada yang ingat alah huruf jar aku dah belajar dah tahu dah. Tak payahlah ikut kuliah pagi ni. Itu salah faham tu. Ramai yang salah faham bila dah ada asas, tak ikut kuliah bukan kerana sibuk. Bukan kerana jaga cucu ke apa ke. Itu kalau jaga cucu, jaga suami, anak gunakan handphone untuk PDPR, itu semua tak ada masalah pada saya. Tapi kalau kita tinggalkan kelas hanya kerana berasa tajuk ni aku dah faham, itu satu kesilapan besar. Besar tu boldkan dia. Boldkan, besarkan tulisan tu. Kesilapan besar. Pasal apa? Pasal kita berasa kita faham, rupanya kita tak faham. Betul tak ibu ayah? Ramai yang berlaku macam tu. Harap ibu ayah dengar macam tu insya-Allah ya. Jangan macam tu. Kita rasa kita dah tahu pun, kita rasa kita dah tahu. Kita belajar lagi ilmu yang sama, Allah akan bagi kefahaman yang lebih luas. Betul tak? Pagi ni sebelum kelas kita mula, ibu ayah nampak, aku dah tahu dah min ala fi tu aku dah nampak dah. Tapi bila kita duduk kelas, kita nampak tak? Allah buka lagi kefahaman yang lain. Itu kena betulkan cara pemikiran kita terhadap ilmu ibu ayah. Setiap orang tidak akan dianggap orang berilmu dalam kitab beritahu sehinggalah dia dengan ilmu yang sama untuk kali ke-100 macam dengar kali pertama. Itu adab kita. Adab kita dalam belajar, ilmu tu dah dengar kali ke-100 kali pun kita kena rasa macam first time dengar. Mentakzimkan, kita mengagungkan ilmu tu. InsyaAllah ibu ayah boleh ya, insyaAllah. Alhamdulillah, bagus. Ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di mana? Iaitulah pada min baini aidihim. Min baini aidihim. Okey, kita ambil pada min baini sajalah. Min baini. Kenapa dibaca baini dengan jar? Dengan baris bawah, kenapa? Dibaca dengan baris bawah yang kasrah kerana ia adalah jar. Jar kerana apa? Dia jar kerana berada selepas min. Pasal tu kita baca baini. Okey, baini. Ibu ayah cuba tengok masing-masing. Dalam terjemah, apa terjemah min baini aidihim? Betul tak? Semua terjemahnya di hadapan. Min baini aidihim terjemahnya di hadapan. Betul kan? Di hadapan kan? Okey, soalan saya ibu ayah, apa di depan bahasa Arab? Depan bahasa Arab biasa kita gunakan amam. Amam tu depan. Amam, depan. Imam, orang duduk depan.
untuk memimpin tu imam. Amam maksudnya depan. Amam. Tapi tak ada pun perkataan amam, tak ada pun tiba-tiba min baini aidihim. Ibu ayah, apa terjemah baini saja ikut asal makna. Apa terjemah baini ikut terjemah asal, bukan terjemah Al-Quran. Baini maksudnya di antara, betul. Antara. Aidihim, apa dia ID? Jamak kepada yad. ID, tangan-tangan. Him, mereka. Okey, sekarang ni ibu ayah, cuba ibu ayah tengah duduk depan kan? Okey, cuba tengok tangan kanan dan tangan kiri. Sekarang ni, tengok tangan kanan dan tangan kiri. Antara tangan kanan dan tangan kiri ibu ayah, depan ke belakang ibu ayah? Antara tangan kanan dan tangan kiri, ibu ayah nampak depan ke belakang ibu ayah? Antara dua tangan ibu ayah. Nampak depan. Nampak tak cantiknya bahasa Al-Quran, halusnya bahasa Al-Quran yang Allah guna. Nampak cantik tak sekarang ni? Siapa nampak cantik? Ya Allah, baru perasan. Kita baru perasan, ya Allah cantiknya bahasa Allah Ta'ala. Ya Allah cantiknya. Antara dua tangan tu depan lah maksudnya. Nampak tak? Kita baca Yasin, selalu baca Yasin. Baru kita tahu hari ni. Rugi tak kalau kita tak join kelas? Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita pada pagi ni. Nampak tak ibu ayah? Kita baca Yasin hari-hari. Oh ya Allah, min baini aidihim. Aku baca terjemah depan aja. Aku tak terfikir pun. Oh rupanya min baini aidihim. Antara dua tangan tu betul lah depan. Ini saya pun sama. Perasaan yang sama ibu ayah masa saya belajar kat pondok dulu. Masa saya belajar di madrasah Miftahul Ulum Syarif Talim, ketika mana ustaz saya ajarkan perkara ni, baru saya pun nampak juga. Ya Allah, betul ya Allah cantiknya bahasa Quran ni ya Allah. Saya pun tak faham kenapa min baini aidihim. Apa pun dia kena mula dengan tangan ni pula. Oh rupanya antara dua tangan tu depan kita lah. Depan kita. Boleh buat semua insya-Allah. Tu cantiknya bahasa Al-Quran. Kita nak belajar min baini saja. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan bagi hamba saya, untuk saya ingat balik pelajaran yang saya belajar dulu di madrasah, saya terangkan pada ibu ayah semua. Syukur. Alhamdulillah. Lepas ni kalau kita sampai ayat ni, akan jadi mungkin tersenyum seorang-seorang. Ya Allah cantiknya bahasa kau, ya Allah bahasa Quran, ya Allah. Mungkin jadi macam tu. Macam tu. Okey ibu ayah. Satu lagi pada wa min khalfihim. Wa min khalfi. Kalau amam lawan dia khalf. Khalfun. Jadi di sini dibaca wa min khalfi. Kenapa? Kerana ada huruf jar. Ayat yang ke-9. Min khalfihim. Okey. Ibu ayah. Kejap. Nampak ni nombor 8. Min khalfihim. Apa huruf asal pada khalfi ibu ayah? Kha, lam, fa. Betul kan? Kha, lam, fa. Daripada kha, lam, fa, apa kalimah yang biasa ibu ayah jumpa? Tambah-tambah dah sikit huruf lain. Kha, lam, fa dengan tambah-tambah sikit huruf lain. Khilaf, betul khilaf. Khilaf boleh? Apa yang lain? Selain khilaf? Amirul Mukminin, apa tu? Allah jadikan kita sebagai kita adalah khalifah. Khalifah. Jadi buaya khalifah kita nampak. Khalifah ni kalau khalifah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama. Kenapa dia panggil khalifah? Khalifah ini antara maknanya adalah yang datang selepas. Khalifah ni yang datang selepas. Ibu ayah, kalau datang selepas, dia di depan ke di belakang? Di belakang. Dia datang selepas, maksudnya dia selepas baginda wafat, baru dia datang. Datang khalifah. Kemudian selepas Abu Bakar wafat, datang khalifah lain. Jadi khalifah tu ada kena mengena dengan datang belakang. Apa maksudnya? Pengganti. Kenapa dipanggil khalifah? Khalifah maksudnya pengganti. Antara makna khalifah. Dalam ibadah kita, ketika mana imam minta makmum naik jadi imam, imam batal, imam minta makmum naik jadi imam, apa istilahnya? Istikhlaf. Istilahnya istikhlaf. Saya saja masuk sikit. Istikhlaf. Ini ketika mana
imam batal, dia minta makmum jadi imam. Nampak tak sekarang kha lam fa ada makna ganti. Dan nampak tak sekarang ni boy ya, alif sin ta pada wazan ke-9 yang kita belajar dalam kursus kita bab istif'al. Bab istif'al banyak memberi makna apa boy ya? Ulang balik. Tulis. Makna utama pada bab istif'al memberi makna apa? Minta. Bagus akhi Azuddin. Minta. Jadi nampak tak? Saya buka. Khalafa ni terjemah kat sini belakang. Bila belakang maksudnya ada makna selepas. Selepas ada makna belakang. Jadi dia panggil khalifah kerana ia mengganti Rasulullah. Kan? Dia khalifah maksudnya pengganti. Jadi masuk pula pada bab fiqh istilah istikhlaf maksudnya imam minta ganti. Nampak tak ibu ayah kepentingan kita belajar bab-bab bahasa Arab? Maksudnya setiap istilah dalam amal kita, istilah dalam hukum fiqh ke apa ke, ada sebab kenapa dipanggil macam tu. Istikhlaf. Tu kaedahnya istikhlaf. Maksudnya imam minta makmum ganti jadi imam. Tu istikhlaf nama dia. Okey, selesai. Habis. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak adalah. Ayat ke-10. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ada berapa? Ayat ke-10 ada berapa huruf jar ibu ayah? Cuba tengok betul-betul. Ayat 10 ada berapa? Perhati betul-betul sebelum jawab. Okey, jangan takut ibu ayah. Kalau rasa dah ada jawapan, bagi tahu jawapan. Masing-masing tunggu yang lain. Penjawab kata ada satu betul, ada satu betul pakcik. Iaitu pada alaihim. Wa sawa'un alaihim. Alaihim tu huruf jar. Iaitu ala digabungkan dengan dhamir him. Jadi ala huruf jar, him tu dhamir apa? Dhamir majrur muttasil. Okey. Jelas semua ya insya-Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ayat 1 hingga 10 surah Yasin dengan 9 huruf jar yang kita jumpa di dalamnya, adakah memberi faedah manfaat kepada ibu ayah semua? Dapat ulang kaji tak semua? Dapat tak mendapat ulang kaji apa kita belajar? Harap dapatnya. Dapat. Jadi ibu ayah cuba ulang kaji baik-baik insya-Allah. Dan mudah-mudahan makin ingatlah. Okey, saya minta seorang boleh unmute. Saya nak tanya. Al-Quran ni apakah alamat? Saya tanya semua alamat jarnya. Boleh? Okey, siapa nak try? Saya nak tanya. Al-Quran ni apakah alamat jarnya? Kasrah macam tu. Siapa nak try? Komen saya. Kalau tak saya buat. Okey, akhi Azuddin bagus, masya-Allah. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Okey, akhi Azuddin, Al-Quran ni alamat jarnya apa? Dia isim mufrad ke musanna ke jamak? Ni mufrad. Mufrad. Okey, dia mufrad, maka alamat jarnya dengan alamat jar dia adalah kasrah. Kasrah. Okey, bagus. Al-Mursalina alamat jar dia huruf ya. Sebut dulu jenis isim. Macam mana Ustaz? Sebut dulu jenis isim, mufrad ke musanna ke jamak ke? Dia adalah jamak. Jamak apa? Dia adalah jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim dia jar dengan apa? Dia jar dengan huruf ya. Betul, masya-Allah. Okey. Ala siratin mufrad musanna jamak? Ala suratin dia mufrad. Mufrad. Okey, mufrad dia jar dengan apa? Mufrad dia alamat jar dia adalah kasrah. Okey, cantik, masya-Allah. Ala aksarihim, aksari mufrad tu musanna ke jamak? Aksarihim dia adalah mufrad. Mufrad. Okey, dia jar dengan? Jadi alamat jar dia adalah kasrah. Okey. Soalan saya, kenapa aksari ni dia tidak ada tanwin? Sebab dia bergabung dengan dhamir. Okey, gabungan tu dipanggil apa? Dhamir majrur mutasil. Tak, itu nama dhamir. Gabungan tu kita panggil mudhaf dan mudhaf ilaihi. Okay. Asal tak belajar lagi kan? Mudhaf ilaihi kan? Belum belajar lagi kan?
Dah masa kursus yang pertama ke kedua? Okey, tak apa. Ini contohnya ya, contohnya insya-Allah. Tahu. Okey. A'naqihim. A'naqi ni mufrad ke musanna ke jamak? Naqi jamak. Jamak, bagus. Mufradnya apa tadi? Mufrad dia unuqun. Leher. Bagus. Betul. Dia jamak apa namanya? Ni jamak taksir. Bagus. Jamak taksir dia jar dengan apa? Jar dengan kasrah. Okey, kenapa a'naqi tidak dibaca tanwin? Tidak dibaca tanwin sebab dia mudhaf ilaihi. Bagus. Bagus, cantik. Mudhaf dan him mudhaf ilaih, bagus. Al-azqani. Al-azqani mufrad musanna jamak? Al-azqani jamak. Jamak. Jamak apa? Dia jamak taksir. Bagus. Mufradnya? Mufrad dia adalah zaqanun. Dagu. Cantik, masya-Allah. Dagu, betul. Jadi dia alamat jarnya apa? Alamat jar dia kasrah. Fathah. Kasrah. Ni kasrah ni? Kasrah silap sebut. Okey, kasrah. Okey, lepas tu kenapa dia tak ada tanwin, akhi? Dia tak ada tanwin Kerana sebab dia ada alif lam. cantik, bagus, kerana ada alif lam, betul, masya-Allah. Dia Okey, ada alif lam. baini mufrad musanna jamak. Baini mufrad. Ada mufrad. Okey, ini baini ni perbahasan yang agak tinggi, kita tak bincang lah. Terus pada khalfihim. Khalfi pun sama, dia mufrad dan dia mudhaf. Masa tu ada ni. Okey, cuba tengok terus bahasa. Masuk pada alaihim terus. Alaihim. Okey, huruf jarnya ala, him ni majrur dia punya dhamir yang majrur. Okey, apa nama dhamir ni? Dhamir majrur muttasil. Betul. Okey, dhamir ni dia boleh berubah tak? Dia memang kita boleh baca hum, him, itu tak ada masalah. Tapi dhamir ni boleh tak kita baca himu ke, hima ke, himi ke? Tak boleh, dia mabni ya, Ustaz. Betul, dia mabni. Kalau mabni kita panggil cakap dia majrur ke, jar ke? Kita sebut dia fi. Ini kita tak belajar lagi, kita sebut pada tempat jar. Tapi itu agak pada tempat jar, tapi itu agak payahlah, kan ramai tak faham. Cukup kita tahu him ni majrur kerana selepas ala. Okey, bagus akhi, masya-Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih Ustaz. Sama-sama. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, masya-Allah. Okey, setakat itu sajalah untuk pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Minta maaf segala kekurangan. Ibu ayah, ulang kaji balik ya, ulang kaji balik. Yang tak sempat salin, tengok balik.